Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Baik, sebelum itu cikgu harap kamu semua telah pun bersedia untuk belajar pada hari ini. Baik, kita akan sambung lagi pembelajaran bagi hari ini bagi bab 3 juga untuk habiskan silibus. Bab 3 ini membincangkan tentang sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Minggu lepas cikgu telah pun membincangkan berkenaan dengan bahasa dan tulisan dan persuratan. Jadi kamu telah tahu bahasa dan tulisan yang digunakan oleh kerajaan pada zaman dahulu dan juga persuratannya. Minggu ni kita akan lihat dan pelajari pula berkenaan dengan seni bina dan juga struktur sosial. Baik, sebelum cikgu sambung lagi pembelajaran kita, suka cikgu untuk beritahu pada akhir pengajaran ini, cikgu harap kamu dapat menjelaskan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Kedua, dapat membuat penilaian kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara. Baiklah, seterusnya kita akan sambung lagi pada bab ini, iaitu berkenaan dengan seni bina. Murid-murid boleh buka buku muka surat 46. Baik, seni bina ni apa? Seni bina adalah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Setiap kerajaan ini mempunyai binaan yang tersendiri. Binaan ni juga bukan sekadar mempunyai fungsi sahaja, mereka juga membina seni bina ini untuk menunjukkan kemegahan bagi setiap kerajaan tersebut. Baik, kita lihat dahulu apa itu maksud candi. Sebab apa cikgu nak tekankan candi? Kerana dalam bahagian seni bina ini, setiap kerajaan mempunyai candi mereka. Baik, kita lihat dulu. Maksud candi adalah tempat sembahyang ataupun kuil ibadat bagi setiap penganut agama Hindu dan juga Buddha. Baik, jangan salah faham pula, candi ni apa kan? Candi ni adalah tempat sembahyang. Baik, kita lihat dulu video yang cikgu akan tunjukkan ini berkenaan dengan candi yang terdapat di Lembah Bujang. Dia berada di atas bukit. Jadi candi-candi yang lain dijumpa di Pengkalan Bujang, di Kampung Bujang, semua di bawah tempur. Jadi ini berada di betul-betul puncak atas bukit Batu Pahat. Lembah Bujang merupakan kawasan yang dikenali sebagai Sungai Batu dan tapak tamadun Hindu terawal di Tanah Melayu. Proses cari gali telah mendedahkan sisa jeti, tapak peleburan besi dan binaan batu bata yang bertarikh 110 Masehi, menjadikannya binaan manusia yang tertua yang pernah direkodkan di Asia Tenggara. Binaan candi menunjukkan sejak awal abad Masehi hingga 20 Masehi, Lembah Bujang mempunyai perhubungan yang sangat intim dengan aktiviti perdagangan maritim di antara beberapa negara di Asia, China, Asia Barat dan India. Perkembangan pelabuhan entrepotnya sering dikaitkan dengan kerajaan Thalassocracy Sriwijaya. Penemuan tapak tanah bersejarah dengan beratus ribu pecahan seramik, kaca dan manik sama ada dari China, Asia Barat, India atau tempatan. Runtuhan candi pengabdian terhadap Buddha atau Hindu, struktur bandar atau pelabuhan yang tenggelam, artifak budaya seperti patung-patung atau arca, batu bersurat dan peralatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat telah menobatkan gugusan ini sebagai tempat terasasnya negara pesisiran Kedah Purba. Sungai Mas dan koridor Sungai Muda merupakan tapak tanah sejarah yang merentasi zaman prasejarah kebudayaan Hua Bin Hian, protosejarah dan sejarah. Walaupun penyelidikannya telah menjangkau 150 tahun, tetapi usaha membongkar, menyingkap dan merekonstruksi sejarah, peranan dan perkembangannya masih menjadi perdebatan dan belum menemui titik pertemuan. Status dan potensinya yang diperakui oleh peserta projek Intra-ASEAN Ekskavasi Arkeologi dan Konservasi Lembah Bujang, Kedah 1985, serta diperakui di dalam Malaysian Book of Record
kerana memiliki berpuluh ribu manik purba dan salah satu lokasi pembuat manik di kawasan Indo-Pasifik, menjadikan ia tapak yang komprehensif. Pelabuhan yang sangat diperlukan dan memiliki laluan Trans-Peninsula yang menghubungkan Kedah Purba atau Langkah Suka, iaitu Petani, meletakkan ia sebagai bandar pelabuhan yang terbilang. Satu kajian mendapati sebuah tapak arkeologi yang terletak di Sungai Batu mendapati batu-batuan yang telah ditinggalkan semenjak tahun 110 Masehi. Satu lagi batuan yang lama dipercayai sekitar 2500 tahun dahulu setanding Indus di Pakistan. Manakala Angkor Wat dan Borobudur pula dibina pada abad ke-12 dan ke-7. Tapak ini menjadi tapak candi paling tua di Asia Tenggara, tapi masih lebih tua situs Gunung Padang, iaitu sekitar 20,000 tahun dahulu. Kita sambung pembelajaran kita, iaitu berkenaan dengan seni bina bagi setiap kerajaan ini. Baik, kita lihat dulu seni bina kerajaan Funan. Baik, kerajaan Funan ni telah membina sebuah kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan juga 1000 tan kargo barangan. Baik, kapal ni besarlah maksudnya. Selain itu, masyarakat juga telah membina sebuah perahu panjang yang mana telah boleh memuatkan sehingga 100 orang penumpang. Selain dari segi pembinaan kapal juga dan juga perahu panjang ni, kerajaan Funan ni juga sangat menitik beratkan dari segi aspek pertanian, iaitu sistem perairan. Mereka dapat mengawal limpahan air dan juga air masin dari tanah pertanian. Antara candi yang terkenal kerajaan Funan ialah Candi Go, iaitu candi ini digunakan sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan juga pertemuan masyarakat. Baik, seterusnya kita tengok kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni mereka telah membina barai. Barai ni apa? Seperti yang cikgu sebutkan pada bab seterusnya, barai ini adalah kolam. Ia adalah kolam yang dikenali sebagai barai. Kolam yang jadi tempat untuk menyimpan air. Selain pada mereka membina barai, mereka juga membina Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Angkor Wat dan Angkor Thom ni dibina di tengah-tengah candi tersebut. Seterusnya, mereka juga membina kapal. Kapal ni digunakan untuk kegunaan perdagangan dan juga peperangan. Baik, seterusnya kerajaan Champa. Kerajaan Champa juga membina candi, dan candi mereka yang terkenal terletak di lembah Minsun, Dong Duan dan Po Nagar. Baik, seterusnya kita lihat kerajaan seterusnya, iaitu kerajaan Sriwijaya. Mereka telah membina membina candi yang terkenal, iaitu Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi yang terletak di Sumatera. Dan ibu kota Sriwijaya ni telah dijadikan sebagai pusat binaan kapal yang terkenal, iaitu di mana rekod daripada China mencatatkan bahawa Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu yang besar, dan kapal ni dikatakan boleh berlayar sehingga ke pelabuhan Tonkin dan juga Tenggara China. Baiklah, seterusnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit telah membina candi yang terkenal, iaitu di Jawa Timur, iaitu Candi Tikus dan Candi Ceto di Jawa Tengah. Mereka juga telah membina dua pintu gerbang yang mempunyai fungsi yang berlainan, iaitu Ringgin Lawang dan juga Gapura Bajang Batu. Ringgin Lawang ni dijadikan pintu untuk laluan raja, manakala Gapura Bajang Batu ni digunakan sebagai pintu laluan untuk ke bahagian bangunan suci di Jawa Timur.
Baiklah, seterusnya Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni memberi tumpuan kepada binaan candi, iaitu bagi agama Hindu dan juga agama Buddha. Baik, dari segi binaan Candi Buddha terletak di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan juga Bukit Meriam. Manakala Candi Hindu pula terletak di Bukit Batu Pahat dan juga Bendang Dalam. Baik, terdapat juga binaan seni bina arca Hindu dan juga Buddha turut ditemukan di lokasi yang sama tersebut. Baik, seterusnya Kerajaan Gangga Negara. Kerajaan ini telah membina patung Buddha yang setinggi 18 meter terletak di Tanjung Rambutan dan Sungai Siput dan juga Pangkalan. Seterusnya, mereka juga telah membina seni bina arca yang turut dipengaruhi oleh pengaruh Kerajaan Gupta dari India. Baik, seterusnya kita akan melihat struktur sosial. Baik, struktur sosial ni apa? Senang untuk faham. Struktur sosial ni adalah pembahagian masyarakat. Baik, pembahagian masyarakat antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Baik, apa golongan diperintah dan golongan memerintah ni? Baik, kalau senang kita faham, kita tengok di Malaysia kita ada raja dan juga rakyat kan. Baik, raja ni kita kategorikan sebagai golongan pemerintah. Manakala rakyat ni kita kategorikan dia sebagai golongan diperintah. Baik, golongan pemerintah ni apa tugas dia? Baik, tugasnya menjaga dan juga melindungi rakyatnya. Golongan diperintah ni pula apa? Baik, mereka ni adalah golongan yang perlu menanamkan taat setia kepada raja yang menjaga mereka ini. Baik, kita lihat golongan pemerintah ni ada dua golongan, iaitu golongan diraja dan juga bangsawan. Manakala golongan diperintah ni ada dua juga, iaitu golongan rakyat merdeka dan juga hamba. Apa beza rakyat merdeka dengan hamba ni? Baik, golongan rakyat hamba ni adalah golongan yang hamba yang ditawan semasa perang. Hamba di mana rakyat-rakyat yang apabila raja ni berperang, maka adanya apabila raja menang dalam suatu perang, mereka akan membawa balik hamba-hamba ataupun orang-orang yang kalah pada masa perang tersebut. Jadi akan dijadikan hamba untuk berkhidmat sepenuhnya kepada raja. Baik, golongan diraja ni dikategorikan dia punya ciri-ciri dia. Golongan diraja ni pertama, status dia tertinggi. Sebab itu dalam piramid ini golongan diraja ni berada pada tahap yang paling tinggi. Mereka ni daripada raja, keturunannya daripada isteri dia, permaisuri, anak-anak, saudara mara yang berkaitan dengan raja. Baik, golongan bangsawan ni siapa? Golongan bangsawan ni adalah golongan bangsawan adalah antaranya ketua pendeta, agamawan, ketua tentera dan orang-orang bangsawan ataupun orang-orang kaya. Baik, itu adalah golongan pemerintah. Baik, golongan diperintah ni siapa? Rakyat yang merdeka. Rakyat merdeka ni mereka ni golongan yang bebas, tidak terikat kepada raja, tetapi mereka juga bekerja dan perlu taat setia kepada raja. Golongan rakyat bebas merdeka ni siapa? Terdiri pada petani, artisan artisan ni siapa? Yang membuat buat lakaran, yang membuat peta, dan juga golongan pedagang. Hamba ni adalah seperti yang cikgu sebutkan, tawanan perang yang telah diperoleh oleh raja semasa menang dalam perang. Baik, rumusan daripada bab 3 ni, kamu semua telah pun mempelajari 4 perkara, iaitu yang pertama, dari segi bahasa dan tulisan yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Yang kedua, kamu juga telah mengetahui berkenaan dengan persuratan. Persuratan ni digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan atau memberikan khabar tentang sesuatu. Baik, dari segi seni bina pula, kamu juga telah mengetahui candi-candi yang terdapat dalam setiap kerajaan. Seterusnya, struktur sosial seperti mana cikgu telah bincangkan pada hari ini, iaitu ada 2 peringkat, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Baiklah, cikgu harap
kamu dapat memperoleh sesuatu daripada pembelajaran pada hari ini dan juga minggu lepas. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus mesej cikgu ataupun tanya dalam kumpulan WhatsApp kita, dan cikgu harap kamu dapat memperoleh iktibar dan juga mengambil sesuatu pengajaran daripada bab kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk bab seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.